sebagai satu tempat, okey, satu tempat untuk melakukan urus niaga, sama ada jual belilah, itu urus niaga lah kan. Tetapi dalam zaman sekarang, pasaran masih konsep yang sama, cuma ada dua bentuk. Satu pasaran fizikal, satu lagi pasaran secara online. So pasaran fizikal tu maksudnya kamu kena pergi ke pasar dan membuat urus niaga, berjual beli. So satu lagi pasaran iaitu pasaran online. So pasaran online sebenarnya juga dikatakan sebagai pasaran juga, cuma dia bukan secara fizikal tapi secara online. So itu yang dikatakan pasaran. Dan dalam pasaran kalau kita lihat, harga barang ditentukan. Macam mana kalau kita pergi, kalau kita pergi pasar, kita akan jumpa dua perkara yang paling utama, iaitu barang yang nak dijual dan yang kedua harga. Itu dua paling utama. Dan persoalan-persoalan yang selalu kita fikir apa tahu, iaitu yang pertama, daripada mana mereka dapat barang tu? Ataupun yang persoalan yang kita fikirkan, macam mana dia buat barang tu? Contoh, kalau kamu pergi ke Bazar Ramadan, bila kamu tengok Bazar Ramadan kan, kamu tengok orang tu berniaga martabak. Okey, martabak. So kamu akan kata, pertama sekali kamu akan tanya, macam mana dia buat martabak tu? Okey. Macam tiba-tiba jadi kan. Kamu mesti akan terfikir, macam mana dia buat martabak ni? Tu satu. Yang kedua, kamu akan lihat berapa harga dia. Yang kedua. Dan bila harga dia berbeza-beza, contoh martabak dekat pasaran tu ramai yang menjual martabak. Okey, ada yang jual RM3, ada yang jual RM4, ada yang jual RM3.50. Kamu kan bila dah banyak gerai kamu tengok, kamu akan tertanya, macam mana dia letak harga barang ni? Apa yang membezakan? Bagaimana harga-harga ini boleh berbeza? Ini yang dikatakan dalam kajian ekonomi. So, harga barang, dan kuantiti barang itu selalu menjadi penentu, kepada ekonomi. Sebab itu kita kena lihat dan kita kena belajar tentang pasaran. Okey. Baik. So, kalau kita lihat di sini, pasaran. Keseimbangan pasaran, kita akan lihat tentang hukum permintaan dan penawaran. Kita tak nak tengok yang ini ya. Kita akan lihat kepada permintaan dulu. Iaitu apa yang dikatakan sebagai hukum permintaan. Hukum permintaan. Yang ini seronok sebab nak belajar tau. Seronok nak belajar sebenarnya. Iaitu berkait rapat dengan hukum permintaan. Kalau kita lihat di sini, permintaan tu apa? Permintaan ni sebenarnya merujuk kepada keinginan. Kata kunci dia ialah keinginan. Keinginan dan kemampuan seseorang, individu, untuk apa? Untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Hajat. Permintaan maksudnya apa tahu? Merujuk kepada keinginan dan kemampuan. Ingat keinginan tanpa kemampuan itu bukan permintaan. Contoh kita lihat di sini individu membeli barang mengikut kemampuannya dan tingkat harga barang itu sendiri. So sesuatu keperluan dan kehendak individu dianggap sebagai permintaan jika disokong dengan kuasa beli. Sebagai contoh, apa beza bapa kamu dengan kamu? Bapa kamu, kalau dia nak beli barang, kalau dia nak beli barang, dia akan beli barangan yang dia memang nak beli. Dan dia, kenapa dia mampu membuat permintaan? Kerana dia ada duit. Duit tu ialah kuasa beli. Berbeza dengan kamu. Kamu ada permintaan. Kamu ada kehendak. Tapi kehendak kamu tidak berkesan. Kerana apa? Kerana kamu tidak berduit. Kamu tidak disokong dengan kuasa beli. So itu beza antara bapa kamu dengan kamu. Nampak tak di situ? Tak berkesan. Nampak Permintaan tidak wujud jika individu menginginkan sesuatu tetapi tidak mampu membayarnya. Macam korang lah. Bukan nak kutuk tapi ini hakikat macam korang. Permintaan tu ada tapi tak mampu bayar. So permintaan tu dikatakan tak wujud.
Okey. Okey cikgu, tak apa. Sedar diri, okey. Baik. So dalam topik ini, permintaan yang kita pelajari ni adalah merujuk kepada permintaan yang berkesan, iaitu permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan untuk membayar. Jadi, rasionalnya individu akan menambahkan permintaan apabila harga sesuatu barang menurun dan mengurangkan permintaan apabila harga meningkat. Itu rasional seseorang individu. Individu akan menambahkan permintaan. Ingat permintaan akan ditambah apabila harga barang turun dan kurangkan permintaan apabila harga barang meningkat. Itu kamu kena faham konsep permintaan. Okey. Contohnya peristiwa ni pada hari pertama Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dibuka, Puan Norita membeli 3 buah buku cerita untuk anaknya apabila harga buku adalah RM12 sebuah. Tetapi pada hari terakhir Pesta Buku, kuantiti buku cerita yang dibeli oleh Puan Norita meningkat kepada 5 buah kerana harga buku telah jatuh kepada RM7 sebuah. Betul lah kan? Betul. Maknanya bila harga barang tu murah, kita akan beli dengan banyak. Tapi bila harga barang tu meningkat ataupun mahal, kita akan beli dengan kuantiti yang sedikit. So, itu rasionalnya. Rasional tu wajarnya lah. Okay. Jadi kita lihat di sini, okay, kalau kita lihat berdasarkan contoh pembelian buku cerita oleh Puan Norita tadi, faktor yang mempengaruhi kuantiti diminta adalah harga barang itu sendiri. So apabila harga buku cerita turun, maka lebih banyak kuantiti yang akan diminta. Dan apabila harga buku cerita meningkat, maka kuranglah kuantiti yang akan diminta. Ini gambaran dia. RM12 sebuah, beli sampai 3 buah aja. Tapi bila jatuh RM7 sebuah, beli sampai 5. Jadi itu hukum dia. So ini selaras dengan hukum permintaan. Ingat hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang kuantiti diminta. Okay. Dan sebaliknya, semakin rendah harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti diminta. Okay. Dengan andaian ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus, cikgu? Ceteris paribus adalah dikatakan sebagai keadaan di mana hal ataupun faktor lain tidak berubah. Ia merupakan andaian penting dalam analisis ekonomi. Jadi sebenarnya ada banyak pemboleh ubah. Tetapi kalau nak kira semua susah. Contohnya kalau kita lihat di sini. Tu ceteris paribus. Ni. Contohnya apa yang kalau dalam buku teks ini kita belajar tentang apa tau? Apa yang menyebabkan berlaku perubahan permintaan? Kerana harga barang itu sendiri. Betul? Harga barang itu sendiri. Tapi sebenarnya dalam realiti banyak lagi tahu faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri. Yang kedua iaitu kualiti. Yang ketiga iaitu desakan kerajaan. Yang keempat iaitu kos penawaran. Yang kelima iaitu berkaitan dengan kuasa beli. Yang ketujuh banyak faktor-faktor luar. Tetapi kalau nak dikira faktor-faktor luar semua, dikira dalam hukum permintaan, maka ianya akan memeningkan. Jadi sebab itu bila kita nak belajar asas hukum permintaan, kita akan ambil tentang perubahan tu kerana apa? Kerana harga barang itu sendiri. Dengan andaian faktor-faktor lain ini adalah tetap. Dan faktor-faktor lain ini dipanggil ceteris paribus. Faktor lain ini dipanggil ceteris paribus, iaitu faktor-faktor lain adalah tidak berubah atau tetap. So kita nak belajar tentang permintaan ini berubah akibat daripada harga barang itu sendiri. Boleh faham? Boleh faham ya? Ceteris paribus itu ya. Okey, jap. Okey. Ada yang tak faham tu. Okey, yang mana tak faham? Yang mana tak faham? Yang mana yang tak faham tu? Okey.
Faktor lain. Okey, baik. Ya, betul. Kita belajarkan kat sini berdasarkan macam kes tadi berdasarkan contoh pembelian buku cerita, faktor yang mempengaruhi kuantiti diminta ialah harga barang itu sendiri. Betul? Maksudnya di sini, kenapa Puan Norita beli 3 pada RM12 sebuah. Tapi bila harga buku tu RM7 sebuah, Puan Norita beli 5. Kita tahu bahawa kerana harga barang itu berubah. Itu memang faktor yang utama. Tetapi kalau nak didetailkan, diperincikan dalam ekonomi, banyak faktor lain. Kedua, mungkin sebab apa? Kuasa beli Puan Norita. Yang ketiga, mungkin kerana apa? Galakkan kerajaan. Suruh membeli. Yang keempat, mungkin sebab apa? Perbezaan barang import dan ekspor. Di mana buku itu sebenarnya yang RM12 tu mungkin itu buku yang diimport. Manakala yang RM7 sebuah tu adalah buku yang diekspor. So sebab itu dia berbeza. Tetapi kalau nak ambil semua faktor-faktor yang lain ini, untuk dimasukkan dalam permintaan, dia akan menjadi sukar untuk kita mengkaji. Sebab itu dia ambil andaian. Kita nak belajar apa? Kita nak belajar permintaan berdasarkan kepada harga barang itu sendiri. Maka yang lain-lain ini kita perlu tetapkan dia. Maknanya kita kena anggap bahawa ianya tidak berubah. Dan anggapan bahawa faktor lain itu tidak berubah, itu dipanggil ceteris paribus. Boleh faham? Kenapa ditetapkan? Sebab kita nak belajar tentang harga barang itu sendiri. Sebab itu yang ditetapkan. Kalau nak masukkan semua, kita jadi serabut. Boleh, tapi kamu nak belajar semua itu nanti bila kamu masuk universiti, kamu akan belajar dalam ekonomi, iaitu makroekonomi ataupun mikroekonomi. Yang ini mikroekonomi. Kamu akan belajar yang satu subjek bernama mikroekonomi, kamu akan belajar dia punya keluk-keluk yang lain. Dan keluk-keluk lain tu, yang kita belajar biasanya keluk macam tu je. Macam ni dengan macam ni kan. Kita belajar ini je keluk dia. Tapi kalau kat universiti, kita belajar ada keluk macam ni tau. Ada keluk macam ni. Kemudian ada keluk yang bentuk U. Ada yang bentuk, ada yang bentuk yang naik, turun, kemudian naik ke atas. Ada yang straight aja macam tu. Macam-macam. Sebab cikgu sendiri. Yang buruj tu bukan. Keluk-keluk. Keluk. Baik. So, yes. So kita lihat di sini. So kita kembali. Hukum permintaan kata apa? Semakin tinggi harga barang, semakin rendah sesuatu barang. Kuantiti semakin rendah harga barang itu, maka semakin bertambah kuantiti barang yang diminta. Dan ini dikatakan sebagai hubungan antara harga barangan dengan kuantiti diminta adalah hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif. Jadi harga meningkat, kuantiti diminta akan turun. Harga turun, kuantiti diminta akan meningkat. So faham ke tak faham? Faham ke tak faham konsep hukum permintaan tu? Faham ke tak faham? Faham Banyak barang-barang yang kita ada dalam ekonomi ini memang kita, kalau individu macam kita semua individu, kita akan buat permintaan itu menurut kepada kemampuan kita. Contohnya, kalau kita ada RM5, RM5 duit belanja RM5, maka kita akan makan mungkin kat sekolah iaitu nasi lemak 1 pinggan dan juga kemudian air secawan. Cukup RM5. Tetapi apabila harga barang meningkat, bila harga dinaikkan, bila harga barang itu dinaikkan, mungkin kamu dah tak dapat nak makan nasi lemak. Kamu kena kurangkan kamu tukar kepada bihun. Dan juga air pun mungkin bertukar. So this is what we call, orang kata apa, perubahan-perubahan kerana apa? Kerana peningkatan harga. Sebagai contoh lagi, kamu pergi kantin. Kemudian kamu beli kuih. Beli kuih katakanlah sebiji harga 50 sen. Jadi sebiji harga 50 sen, kamu akan beli dengan RM1. Bagilah 2 cik. Bagi 2. RM1.
dapatlah 2, kamu minta 2 sebab harga 50 sen. Bayangkan tiba-tiba Acik tu buat sale. Dia kata apa? Okey, Acik nak buat sale lah hari ni. Hari ni kuih bukan 50 sen, hari ni Acik bagi 30 sen. Kamu akan minta 2 ketul lagi ke? Tak. Kamu akan minta 3 ketul dah. Sebab apa? Sebab harga dia rendah. Okey, tak. Okey, minta lagi banyak lagi. Okey. Sebab saya dah kenyang. So, bila harga barang rendah, okey, kamu akan menambahkan kuantiti permintaan. Bila harga barang tinggi, kuantiti permintaan akan berkurang. So, itu dia punya hukum permintaan. Kena faham tu ya. Baik. Kita lihat di sini. Keluk permintaan individu dan pasaran. Kalau kita lihat permintaan individu ialah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh seseorang individu pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. So, hubungan negatif antara harga barang dengan kuantiti diminta dapat digambarkan melalui jadual permintaan dan keluk permintaan. Sebagai contoh, kita lihat di sini ya. Okey, jadual 2.1 menunjukkan kuantiti buah durian yang diminta oleh Han Bun pada pelbagai tingkat harga dalam tempoh sebulan. Kita tengok di sini. Berdasarkan jadual 2.1, pada harga RM5, okey, kuantiti diminta ialah 4 kilo. Pada harga RM4, suka sangat cikgu hantu durian hantu durian. Okey. Harga RM4, kuantiti diminta 6 kilo. Bila harga turun lagi kepada RM3 sekilo, maka kuantiti diminta ialah 8 kilo. Dan apabila harga turun lagi kepada RM2 sekilo, maka kuantiti diminta ialah 10 kilo. Maknanya apa? Semakin rendah harga, semakin naik pula kuantiti diminta. Itu memang betul. Okay. So, itu daripada situ, bila kita bina jadual, boleh dibina keluk permintaan buah durian seperti yang ditujukan oleh raja berikut. Okey, ingat sebelah kiri mesti harga, sebelah kanan mesti kuantiti. Mesti. Okey. Mesti kuantiti. Sebagai contoh okey, kalau kita lihat di sini. Okey. Contoh cikgu draw sendirilah. Cikgu draw Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, katakan ini okey, keluk dan okey, dan satu lagi kita akan buat begini. Okey. Baik. Ini keluk dia. Okey, so kalau kita lihat di sini, pastikan di atas ini bila kamu buat keluk permintaan, pastikan di situ adalah harga. Manakala di bawah ini adalah tak boleh terbalik. Tak boleh terbalik. Atas mesti harga, bawah mesti kuantiti. Mesti kuantiti. Mesti. Okey. Kemudian di sini, okey, kalau kita lihat pada tadi ni, okey, 5432 harga dia kan. Harga dia 5432. So di sini apabila kamu nak buat kuantiti tu, kamu mesti okey daripada bawah. Okey, kamu mesti tandakan daripada bawah. Iaitu sini kosong, kemudian mungkin kamu boleh buat 1, 2, kemudian 3, 4 dan juga 5. Okey, so di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada kamu boleh tulis di sini. Okey, sini kosong, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4 dan 5. RM5 ini harga. Merujuk kepada apa? RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Dia harga. Dan biasanya kita harga tulis sini apa? RM lah. Baik, kemudian kuantiti. Kamu lihat balik kepada nota situ. Kuantiti dia ada 4, 6, 8, 10. So, kamu boleh buat balik iaitu 4, 6, 8, 10 tadi. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey, baik. 4, 6, 8, 10. So, kamu kena buat sama je. Okey, iaitu kamu kena tandakan di sini, katakan kosong sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, contoh Baik. So, kamu akan tandakan mengikut ini. Okey.
So bila harga RM5, kuantiti diminta 4 kilo. Maknanya di sini bila harga harga RM5, so kita akan buat di sini, kita akan tukar color merah. Bila harga RM5, sebelum itu kita mungkin boleh letakkan nombor lah. Kan keliru pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini adalah kuantiti dalam bentuk kilogram. So apa yang kita nak buat? Dia kata apabila RM5, maka kuantitinya 4. So kita boleh tandakan di sini dengan cara RM5. Kita tandakan, dan di sini 4. So kita tandakan di mana titik persilangan? Di sini. So begitu. Kemudian harga RM4, kuantiti diminta 6. So 4 dan 6. 4 dan 6. So kita buat kembali 4 dan 6 itu. Tak boleh. 4 dan 6. Maknanya RM4. Kat sini putus-putus. Dan di sini kamu buat 6. 6. So di sini kita bersilang 4 dan 6. So kemudian 3 dan 8. Harga RM3, kuantiti 8. So 3 dan 8. So kalau kita nak buat 3 dan 8, iaitu kita akan buat 3 di sini. Untuk harga RM3, kuantitinya adalah 8 kilo. So kita akan buat di sini, persilangan dua-dua ini 8 kilo. Dan yang terakhir, harga RM2, kuantitinya 10 kilo. So harga RM2, kuantitinya 10 kilo. So kita ambil RM2 di sini. RM2 di sini, dan kemudian kita buat 10 kilo. Tandakan. So daripada sini kita akan sambungkan titik-titik itu. Sambungkan titik-titik itu. Kalau dia sengit pun sengitlah, tak apa. So garisan yang ini dipanggil garisan permintaan, keluk permintaan. Ini dipanggil keluk permintaan. Keluk permintaan. So sekarang boleh faham cara macam mana nak bina keluk? Samuel, Auni, dah faham dah? Clear? Itu cara bagaimana untuk membina keluk. Keluk permintaan. Ingat, always remember, always remember bahawa yang atas akan sentiasa, yang atas ini akan sentiasa harga, dan yang bawah ini sentiasa kuantiti. Tak kiralah keluk permintaan atau keluk penawaran. Sama je, mesti harga, kuantiti, harga, kuantiti. Mesti macam tu. Jadi itu yang kita telah tetapkan. Baik. So itu berkaitan dengan keluk permintaan. Baik. So seperti mana yang cikgu telah buat, yang inilah. Dia set labelkan A, B, C dan D. Dan kalau macam kamu, apabila kamu nak jawab soalan dalam exam nanti, kamu boleh labelkan juga. Iaitu kamu boleh labelkan di sini A, kemudian di sini B, sini C dan juga di sini D. So boleh labelkan A, B, C, D. Supaya nampak jelas jawapan itu. So keluk permintaan, so tajuk dia ialah keluk permintaan Han Bun terhadap buah durian. So dia tanya, soalan cabaran kebat, dalam keadaan sebenar, adakah keluk permintaan mesti bergaris lurus? Nak tanya korang, adakah keluk permintaan akan sentiasa mesti bergaris lurus? Apa pendapat kamu? Ini soalan kebat ni. Adakah dia mesti soalan dia mesti macam tu ke? Baik, apa kata orang ni? Dan apa kata ikut mood dia. Baik. Kalau ikutkan, sebenarnya dia punya garisan tidak semestinya garis lurus. Sebab ini adalah berikutan kehendak manusia. Kehendak manusia berbeza-beza. Jadi
adakah kemungkinan bahawa garisan itu akan berbentuk seperti ini, cikgu? Mungkinkah garisan itu akan membentuk seperti ini? Ya, betul. Akan boleh jadi macam ni. Adakah garisan tu boleh bentuk macam ni, cikgu? Boleh juga. Boleh juga. Adakah dia punya keluk akan jadi macam ni, cikgu? Macam ni. Ya, boleh juga. Kan cik ada anak betul. So adakah ianya dia akan macam ni dan terus macam ni dan terus landai macam ni, cikgu? Pun ya juga. Selagi kiri ke kanan dan dia turun. Okey, dan dia turun ya. Kiri ke kanan maknanya dia bergerak dari kiri ke kanan. Okey, iaitu bergerak dan keluk itu mencerun ke bawah. Okey, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Itu maksud keluk permintaan. Mesti ada perkataan itu. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Maksudnya mencerun ke bawah. Okey, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan mencerun ke bawah. So ini dikatakan sebagai keluk permintaan. Always remember yang itu. Okay, baik. So kita lihat. Ini ada contoh bagaimana untuk membina keluk. Okay, contoh soalan dia, lukis keluk permintaan Zahira terhadap aksesori wanita pada kertas graf. Kemudian nyatakan bentuk keluk permintaan yang dilukis. Apakah yang ditunjukkan oleh keluk permintaan, dan berdasarkan keluk dilukis, apakah yang akan berlaku kepada kuantiti diminta apabila harga meningkat daripada RM5 ke RM6. Dia macam tu. So, adakah soalan ini 2.1.2a ni telah dibincangkan di sekolah kamu? Ataupun kamu telah buat kerjanya? Ataupun tidak? Ke cikgu kamu tak bagi apa-apa pun? Okey? Nak tanya dulu. Cikgu kamu ada bagi buat tak? Itulah jawapan dia, cikgu. Okey. Baik. So, dia tak kasih apa-apa. Oh, ada buat okey. Ada buat. Okey, bagus. So, secara umumnya bermakna keluk permintaan ini satu kali baru. Okey, baik. Baik. So, kali ini sekali lagi cikgu akan tunjukkan kamu bagaimana nak buat. Nak ke cikgu nak tunjukkan pada kamu macam mana nak buat keluk permintaan Zahira ni? Nak? Okey. Syamil kata jom aja. Yang lain-lain macam mana? Nak okey, baik. So cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk untuk membuat keluk permintaan. Okey. So keluk permintaan Zahira terhadap aksesori wanita. Okey. So bila kita lihat di sini, okey, bila kamu dapat soalan, kamu tengok dulu dia punya data. So ada 7654 dan 5678. Maknanya pada harga RM7, kuantiti diminta ialah 5. Tetapi apabila harga tu turun kepada RM6, maka kuantiti diminta naik kepada 6 unit. Dan begitu juga bila harga turun kepada RM5, kuantiti diminta 7. Dan bila harga turun lagi kepada RM4, kamu nampak bahawa kuantiti diminta adalah 8 unit. So ini memang kalau sekali mas kamu tengok, okey, keluk ni valid. Keluk ini valid. Maknanya dia punya data tu valid. Sebab kadang-kadang apa tahu? Kadang-kadang dalam soalan, kadang-kadang dia tulis okey, keluk permintaan, dia bagi data permintaan ini, dia bagi yang tak valid. Contohnya kan 7654, tapi dia punya kuantiti kan, okey, dia punya kuantiti 5432. Maknanya makin kurang. So adakah ianya valid? Jadi jadual tu tak valid. Okey, ini selalu keluar tau. Selalu keluar. Okey, jadi sebab tu kena tahu. Contohnya, okey, cikgu bagi contoh. Okey, katakanlah kamu dapat jadual. Okey, let's say jadual tu, okey, kita buat macam ni. Okey, jadual.
Okey, kemudian kita akan buat okey, baik. Okey, jadual kita buat kotak dulu. Okey. Baik. Okey. Baik, di sini okey ada 2. Okey, sengaja cikgu nak buat macam ni nak bagi tahu kamu ya. Okey. Baik, begini. Okey, seandainya di sini kalau kita lihat, okey, katakan di sini harga, kemudian di sini pula ada kuantiti. Okey. Okey, iaitu kuantiti diminta. Okey, kuantiti diminta. Baik. So, kalau katakan kuantiti diminta ni, dia kalau katakan harga, contohnya harga dia okey kita ambil 7, kemudian harga dia okey 6, kemudian di sini 5, kemudian di sini 4. Okey. Baik, katakanlah harga makin turun. Tapi kuantiti diminta, okey. Dia kata okey kalau pada harga 7, okey, katakan 15. Harga 6, 13. Harga 5 kita kata sebagai 10. Kemudian harga 4 dia menjadi 8. Baik. Adakah ini valid? Adakah ini logik? Nak tanya kamu. Okey. Tak, sebenarnya yang ini sebenarnya adalah kita katakan sebagai ianya adalah tidak logik. Tak logik ya. Tak logik. Sebab ini bertentangan dengan hukum permintaan. Dia tak sama dengan hukum permintaan. Dia tak sama. Jadi ini bertentangan dengan hukum permintaan, so tak boleh diterima akal. Ya. Tak boleh diterima akal. Sebab itu kamu kena berhati-hati ya bila tengok betul-betul. Tengok betul-betul data tu. Betul. Orang dah kasih harga rendah dia tak nak pula, kan? So ini tak boleh. So pastikan bahawa bila kamu dapat, kamu kena tengok dulu dia punya data. Valid ke tak valid. Yang validnya adalah apa? Yang validnya adalah bila kuantiti makin rendah sepatutnya dia naik menjadi contohnya 18. Kemudian dia makin naik lagi. Makin rendah 5. So dia naik mungkin 22. Kemudian bila harga turun lagi 4, dia jadi 25 ataupun 24. 25. Jadi ini baru betul. Ini baru valid. Sebab dia bersamaan dengan hukum permintaan. So ingat yang itu. Okey? Baik. So itu berkaitan dengan jadual. So bila kita back to the matlamat ini ataupun jadual ini 7654 567. So bagaimana cara untuk membina keluk ni, iaitu sebenarnya mudah saja. Seperti mana yang cikgu tunjukkan tadi, first of all kamu kena buat satu garisan iaitu garisan harga. Okey, kemudian satu lagi kamu buat garisan kuantiti. Okey. Baik, kemudian paling penting jangan lupa iaitu kamu kena mentionkan tentang harga dan di sini tulis RM. Macam tu. Okey, dan di sini pula jangan lupa untuk tulis kuantiti diminta. Okey, kuantiti diminta. Iaitu kuantiti lah bilangan dia. Okey. Baik, itu paling penting. Selepas itu baru kamu tandakan. Okey, bila kamu tandakan, kamu lihat okey, yang paling rendah harga ialah 4, 4, 5, 6, 7. So kamu boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Untuk memudahkan. Kan? So kalau nak buat 1, 2, 3, 4, 5 bermakna kamu boleh tandakan seperti ini, iaitu kamu boleh tanda kosong, kemudian tanda 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 dan 7. Okey, manakala untuk kuantiti diminta pula kamu lihat ada 5, 6, 7, 8. Maknanya sama juga. So kamu boleh tandakan 1, 2, 3 ya. Okey, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, baik. So labelkan. Make sure kamu kena labelkan ya.
Iaitu kosong. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, baik. So selepas itu baru kita nak tandakan. Okey, bila harga RM7, kuantiti diminta 5 unit. Maknanya 7 dengan 5. So apa yang kita kena buat, iaitu kita kena buat seperti mana cikgu buat tadi, iaitu garis putus-putus kan. Bila harga 7, 5 unit. Okey, bila harga 7, 5 unit. Confirm Okey, confirm. Okey, bila harga 7, 5 unit. Okey, bila harga 7 kat sini. Okey. Okey, kemudian kamu lihat pada 5 unit. So, kamu akan naikkan dia begini. Dan kamu akan buat X kat situ. Kemudian, nak kalau ungu, minta main order je Okey, baik. Kemudian harga RM6, kuantiti diminta 6 unit. Okey, 6 ya. Okey. 6. Okey, RM6. Okey. So kita boleh tandakan kepada 6 unit. Tak sangat ungu, ambil kau ungu. Kan? Okey. Baik. Kemudian kita teruskan dengan harga RM5, kuantiti diminta 7. Okey. So harga RM5, kuantiti diminta 7. So harga RM5, kuantiti diminta adalah 7. Okey, di sini. Dan satu lagi iaitu harga RM4, kuantiti 8. Okey, maknanya harga RM4, kuantiti menjadi 8. So RM4 dan kita tandakan dengan 8 kat sini. So daripada sini kita akan sambungkan. Okey, so bila sambungkan, just sambungkan titik dengan titik tu. Okey, titik dengan titik. Yes. Itu je lah. Okey. Baik. So, jadi kamu kena nak tulis tajuk tak? Boleh tulis tajuk. Keluk permintaan Zahira terhadap aksesori wanita. Jadi, okey. So, kena tulis tajuk, iaitu tulis tajuk kat atas. Okey, kat atas dia, iaitu ataupun kat bawah dia. Okey. Keluk permintaan Zafira terhadap apa barang kemas Zahira terhadap aksesori wanita. So Zahira terhadap aksesori wanita. Zahira terhadap aksesori wanita. So yes, so kamu buat ni. Dah cukup. Ini adalah keluk permintaan individu yang lengkap. Dan berapa markah kita boleh dapat ni cikgu kat sini? Untuk pengetahuan kamu ya. Di sini kebiasaannya di sini 1. Di sini 2. Di sini 3. Di sini 4. Kan? Keluk macam ni je, dah boleh dapat 4 markah. Tak nak? Banner macam ni dapat 4 markah? Tak nak? Nak lebih? Nak lebih buat huraian. Buat huraian dia. Iaitu huraian dia kamu kena tambahkan kat bawah. Huraian dia. Huraian tu dapat markah. Yes. Dan biasanya di sini antara 4 hingga 6 markah lah untuk keluk. Kalau kamu banner keluk memang dapat antara 4 hingga 6 markah. Itu keluk. Yes. Dan itu menjawab soalan yang pertama, iaitu yang A ni, lukis keluk permintaan Zahira terhadap aksesori wanita. Nyatakan bentuk keluk permintaan yang dilukis, iaitu bentuk dia keluk apa? Iaitu keluk permintaan, iaitu keluk yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Itu bentuk keluk permintaan yang dilukis. Yes. So contoh macam kita nak menjawab soalan B. Macam mana jawab soalan B cikgu? So kita akan clearkan ni.
clear all my drawing. So kita akan jawab yang bahagian B. Okay, so bahagian B. Okay, sekejap ya. Ada call pula. Halo. Food Panda. Okay. Okay. Okay, ground floor. Okay. Food Panda lah pula. Okay, baik. Sayang. Apalah. Okay, so yang B, kalau kita lihat di sini, bagaimana jawab B, iaitu keluk permintaan Zahira terhadap, bentuk keluk permintaan yang dilukis. Okay. Kalau katakan nak menjawab soalan itu, okay, perlu dijawab dalam bentuk esei, iaitu, okay, bentuk keluk permintaan yang dilukis adalah okey, keluk okey yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey. So itu cara dia. Okey. Itu soalan B. Bentuk keluk permintaan lukis adalah keluk yang mencerun ke bawah ataupun garisan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey. Baik, soalan C, apakah yang ditunjukkan oleh keluk permintaan? Okey. Tadi kita tengok tadi kan. Jadi kita nak jawab. Okey. So ayat dia C ya. Keluk okey permintaan okey menunjukkan okey bahawa okey semakin semakin rendah okey harga barang okey semakin meningkat okey kuantiti diminta. Itu keluk permintaan. Yes, betul. Macam hipotesis lah ni. Bahawa semakin rendah harga barang, semakin meningkat kuantiti diminta. Yes. Okey, begitu juga sebaliknya. Itu kita kata sebagai untuk menambahkan sebaliknya lah. Kalau semakin tinggi harga barang, maka semakin kurang kuantiti diminta. Okey. Dan berdasarkan keluk lukis, apakah yang akan berlaku kepada kuantiti diminta apabila harga meningkat daripada RM5 kepada RM6? Bila harga meningkat. So, bagaimana nak menjawab soalan ini? Baik. Kamu boleh menjawab iaitu dengan cara okey. So kalau kita lihat di sini iaitu cara menjawabnya. Okey, so soalan D ya. Okey. Okey. Jika okey harga meningkat okey dari RM5 kepada RM6. Okey. So yang get it. Tadi yang dia ikut pada call. Get call ikut pada OIC. Aduh dia. Iya, kau sampai. Okey. Baik, kita lihat di sini ya. Okey, jika harga meningkat daripada RM5 kepada RM6, maka kuantiti diminta, betul tak? Kuantiti diminta akan berkurang. Okey, daripada 7 kepada 6, betul? Jadi so kita nak buat ayat macam mana? Okey. Jika harga meningkat daripada RM5 kepada RM6, maka kuantiti mic ni nak jatuh pula. Okey, kejap.
Okey, maka kuantiti kuantiti diminta akan berkurang daripada daripada 7 unit kepada 6 unit. Jadi itu cara bagaimana kamu explain. Maka kuantiti diminta akan berkurang daripada 7 unit kepada 6 unit. So itu cara menjawab soalan-soalan ini. Tapi sebenarnya kalau kamu nak menjawab, pastikan kamu lihat peruntukan markah. Yang ini tak ada mention kan peruntukan markah pun. Jadi kita assume bahawa permintaan ataupun dia punya peruntukan markah adalah 2. 2 markah. Jadi markah-markah yang ataupun jawapan-jawapan yang cikgu berikan ini adalah untuk mendapat 2 markah. 2 markah. Tapi kalau dia banyak ataupun dia peruntukan 4 hingga 6 markah, maka kamu kena beri lebih. Kena beri lebih ya. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan keluk-keluk permintaan. Keluk permintaan yang kita baru saja belajar. Okey. So ada sebarang soalan nak ditanyakan? Ada sebarang soalan ditanyakan tak?